بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab di Umdatul Ahkam, babul mashi 'alal khuffain, bab menyapu mengusap dua khuf. Iaitu kita masuk satu lagi bab yang baru, iaitu bab berkenaan dengan al-mashu 'alal khuffain. Apa itu al-mashu 'alal khuffain? Iaitu perbuatan kita menyapu di atas khuf ketika mengambil wuduk. Iaitu kita tidak membasuh kaki kita, tetapi sebaliknya kita hanya menyapu di atas khuf sahaja. Maksudnya bila kita ambil wuduk macam biasa, basuh tangan, baca bismillah, basuh tangan, kemudian buat kumur, kemudian istinsyaq, kemudian istinthar, kemudian kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, sampai dekat kaki kita tak basuh. Tetapi cukup sekadar kita sapu saja di atas khuf tersebut. Sapu saja di atas khuf. Apa itu khuf? Soalan seterusnya pula, apa itu khuf? Maka khuf itu maksudnya ialah satu stokin yang diperbuat daripada kulit. Stokin yang diperbuat daripada kulit. Dinamakan khuf kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, ringan bahasa Arab panggil khafif. Ringan bahasa Arab panggil khafifun. Khafif ringan. Jadi kalau kita tengok ringan dalam bahasa Arab, kha, fa, ya, fa, khaf, khafif. Khafif tu sifat dia, wazan fa'il. Jadi bila kita tengok khafif, khuf, kalau kita tengok perkataan asal dia hampir sama, ada perkataan yang sama, iaitu ada kha, ada huruf kha, ada huruf fa. Kalau kita tengok masalah khafif, ringan juga, ada huruf kha, ada huruf fa. Jadi bila kha, fa ringan, maksudnya apa dia? Iaitu orang Arab, dia memakai kasut, memakai stokin kulit ini bertujuan supaya meringankan perjalanan mereka di padang pasir. Sebab kalau pakai kasut, bayangkan kalau kita pakai selipar, zaman dulu kita kena bayangkan macam selipar tu, kita pakai selipar tu, kita jalan kat padang pasir, kan meresap selipar, pasir-pasir semua tu akan jatuh, akan masuk di celah-celah kaki, kemudian dia akan tanah tu akan berkumpul di atas pasir, pasir tu akan berkumpul di atas selipar tersebut, akan menyebabkan berat dalam berjalan, akan rasa berat dalam perjalanan. Oleh itu mereka memakai khuf ini supaya bila mereka menapak di atas pasir tu tak melekat pasir tu, maksudnya taklah dia lalu celah-celah. Sebab dia macam stokin. Kita pakai khuf tadi, kita jalan kita jalan menggunakan khuf tu tadi. Barakallahu fiik. Jadi kita faham khuf ni
Dia pertama diperbuat daripada kulit. Jadi tak mungkin dibuat daripada kain sebab macam mana orang nak jalan di atas padang pasir tu. Masih masuklah pasir-pasir celah-celah kain. Dan dia bukan dan dia kuat. Sebab dia boleh jalan atas padang pasir. Jadi khuf dekat sini ialah stokin kulit. Okey. Sebelum jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala Al-Imam Al-Muqaddim Maqdisi dia nak ceritakan berkenaan dengan masyru'iyah, ke pensyariatan, disyariatkan. Hanya boleh dalam syarak. Disyariatkan maksudnya boleh dalam syarak. Kita ini tak payah basuh kaki tapi cukup dengan memakai khuf sapu di atas khuf sahaja. Namun perkara ini dia ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan juga syarat-syarat dan rukun-rukun dan perkara pembatal-pembatalnya seperti mana perkara yang lain. Kita tak boleh ambil macam tu saja. Dia ada syarat-syarat dia. Apakah dia syarat khuf, syarat pakaian, jumlah hari dan seumpama dengannya, dan juga apakah dia punya pembatal-pembatal, perosak-perosak ataupun pembatal-pembatal khuf ini dan juga syarat-syarat lain yang kita perlu tahu. Mari kita baca dulu hadisnya. Dan daripada hadis ni kita expand kita punya kefahaman. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata bapaknya dari ayahnya. Kenapa dari ayahnya pula? Dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa dari ayahnya pula? Oh, sebab dia, macam hadis sebelum ni lah, dia buat daripada Urwah. Dalam bahasa Arab ni tak ada. Dalam bahasa Melayu dia buat dari Urwah bin Al-Mughirah. Ya, kalau daripada Al-Urwah bin Al-Mughirah betul lah daripada bapaknya. Tapi tak dalam bahasa Arab ni mana disebut daripada Urwah. Allah musta'an. Dia tak payah ni. Jadi dari Al-Mughirah. Sebab dalam naskah yang asal tak ada ni dari Urwah bin Al-Mughirah ni. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar. Nampak? Fi safar. Okay, nampak? Ini ada petunjuk ni. Pertama, safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun tunduk untuk mencabut. Anzi'a maksudnya mencabut lah, melepas khuffaihi, bukan sepatu ni, khufnya, dua khufnya. Kalau sepatu kita faham macam kasut. Jadi khuf ni bukan kasut, khuffaihi. Wa qala da'ahuma, maka Nabi SAW bersabda da'huma, biarkan dia, tinggalkan dia. Fa inni adkhaltuhuma, sesungguhnya aku memasukkannya, maksudnya aku memasukkan kedua kakiku kepadanya, maksudnya mengenakannya. Tahiratain, kat sini ada sini. Ini khuf, ini semua perkataan-perkataan penting. Tahiratain. Tahiratain maksudnya suci. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Famasaha, sapu. Ini semua petunjuk-petunjuk ni. Yang saya bulat-bulatkan ni semua perkataan penting. Alaihima. Masaha, sapu alaihi, ke atasnya. Sapu atas. Ala atas. Alaihima, atas keduanya. Jadi kat sini ini poin-poin penting ni. Khuf, satu, safar, perjalanan. Khuf, yang ketiga,
tahiratain, suci. Yang keempat, masaha, sapu. Yang kelima, alaihima, atas. Ini kita analisis hadis ni. Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawa apa hukum khuf dulu. Apa hukum memakai khuf? Kita cerita hukum dulu dalam mazhab Syafi'i dulu. Lepas tu kita huraikan hadis, kemudian baru kita cerita pasal khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Itu kita cuba disiplinkan diri kita macam tu ya. Kita cuba disiplinkan diri kita macam tu. Pertama kita huraikan hukum dulu dari segi mazhab Syafi'i. Kemudian kita huraikan hadis. Kemudian kita cerita pasal khilaf para ulama. Supaya kita punya syarah ni bersistem. Okey, yang pertama hukum dulu dalam mazhab Syafi'i. Dalam masalah khuf ni kita ada 5 perbincangan. Apakah hukum dia? Apa dia ni syarat? Yang ketiga tempoh dia. Yang keempat cara sapu. Yang kelima pembatal-pembatal. Jadi 5 mahawir. 5 tajuk perbincangan berkaitan dengan sapu atas khuf. Yang pertama sekali, barakallahu fikum, apakah hukum dia? Apa hukum sapu atas khuf? Hukum sapu atas khuf jaiz, harus. Dia bukan sunnah, bukan kata kita disunnahkan sapu atas khuf. Bukan. Jaizun. Jaiz maksudnya boleh. Maknahu masyru'. Maksudnya dibolehkan. Cuma ulama bincanglah, mana lagi afdal, sapu atas khuf ke ataupun basuh kaki? Katakanlah kita memang pakai khuf hari tu, mana lagi afdal, kita sapu atas khuf atau kita basuh kaki kita? Maka para ulama Asy-Syafi'iyah kata basuh lagi afdal daripada sapu atas khuf, sebab dia lagi sempurna, dia lebih baik. Dan ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, setiap kali kita basuh kaki tu, setiap dosa tu akan gugur dengan basuhan tersebut. Dan dia lebih bertepatan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim kata apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsaku bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu ila al-ka'bain. Dan itu yang kebanyakan Nabi Muhammad SAW. Cuma dia adalah rukhsah. Wa rukhsah dalam kitab apa Matan Zubat kata waruh qisa, dan dirukhsahkan untuk sapu atas khuf ni lil musafiri wal muqimi, untuk orang musafir dan orang yang bermukim. Jadi dia rukhsah, bukannya sunnah pakai khuf. Ni saya nak cerita bab ni sebab apa? Sebab ada satu surau saya pergi dekat Puchong. Maka ada satu hamba Allah Taala ni, dia setiap hari dia pakai stokin, dia pakai ni dekat dalam, dekat bila pergi sembahyang. Kita kata, bang, kenapa abang asyik pakai stokinnya ni? Dia kata, supaya saya dapat sunnah sapu atas khuf. Dia kata, tidak benar tu Syekh. Sapu atas khuf tu keringanan. Itu dalam Matan Zubair kata, wa rukhisa fil wudu'i kulli hadirin yauman wa lailatan walil musafiri fi safaril qasri ila 3 ma'a layaliha minal ahdathi. Wa rukhisa fi wudu'i kulli hadiri, dan dirukhsahkan, nampak, dalam berwuduk, maksud tak wuduk untuk orang yang hadir. Dia beza dengan solat qasar. Solat qasar Nabi tak pernah solat tamam. Dia hadiah. Adapun yang ni keringanan. Jadi tak benarlah dia kata hamba abang tu dia pakai stokin, dia tak nak buka stokin dia. Dia kata supaya dapat pahala sapu atas khuf. La ya akhi, ya syekh, yang afdal dan kebanyakan yang Nabi buat adalah basuh, bukannya sapu atas khuf. Okey, cuma diringankan ketika musafir. Ya, masa musafir air kurang, berjalan susah kalau pakai kasut. Macam orang naik kapal terbang kan susah nak basuh kaki. Saya bagi contoh lah. Contoh yang terbaik sekali macam kita zaman sekarang, naik kapal terbang. Nak basuh kapal terbang, kalau ambil wudu, basuh kaki tu susah. Pertama dia akan membasahkan lantai kapal terbang tu, lantai toilet tu, dan kita tak digalakkan membasahkan lantai
toilet kapal terbang tu sebab bahaya kan dari segi keselamatan. Kalau air banyak sangat nanti akan menyebabkan air tu bocor ke bahagian-bahagian short circuit short circuit apa seumpama dengannya, maka tak digalakkan. Maka kita bagusnya kita sapu atas roof. Sebab tu kita tengok masa kalau musim haji naik kapal terbang charter tu banjir toilet tu. Masa ketika tu baguslah kalau kita sapu atas roof. Naam, sapu atas roof. Kan susah nak basuh kaki ketika dalam kapal terbang. Atau contohnya kalau kita dalam Masjid Nabawi kan nak basuh kaki susah, katakan terbatal. Orang tengah ramai masa musim haji, kita ada bawa spray air, nak basuh kaki tu agak susah. Maka kita sapu saja atas khuf. Baik, maka ketika ada masyaqqah, ketika ada kesusahan, diringankan untuk bagi kita untuk sapu atas khuf. Jadi hukumnya diharuskan. Dari segi afdal, mana lagi afdal basuh kaki ke ataupun sapu atas khuf, basuh kaki lagi afdal. Namun di sisi ulama Asy-Syafi'iyah dia kata tetapi ada waktu-waktu yang tertentu sapu atas khuf lagi afdal daripada basuh. Ada waktu-waktu yang tertentu sapu atas khuf lagi afdal daripada basuh. Bila ni? Pertama, bila dia syak tentang hukum bolehnya sapu atas khuf, dia syak. Itu macam aku terdengar kuliah ustaz itu. Kuliah menuntut ahkam boleh sapu atas khuf, tapi aku tak apa nak dengar sangatlah. Aku masa tu tengah dalam kereta ataupun masa tu tengah buat kerja, aku dengar sambil yalah sambil buat kerja tu aku buka aje, aku dengar aje. Jadi aku tak berikan perhatian sangat. Jadi aku tak pasti boleh ke tak boleh sapu atas khuf. Ketika ini bila syak, maka kalau syak itu boleh ke tak boleh, maka bolehnya sapu atas khuf. Kalau dia syak, kalau dia syak tentang sapu atas khuf tadi, maka bagusnya dia basuh. Yang silap tadi. Kalau dia syak, maka bagusnya dia basuh. Okey. Okey, itu bagusnya basuh. Tetapi pada waktu-waktu tertentu yang mana basuh lagi afdal, mana sapu lagi afdal daripada basuh. Bila ni? Contohnya bila takut fawatil jamaah. Okey. Bila pertama, bila takut sembahyang jemaah terlepas. Kalau kita basuh kaki tak sempat kan? Kalau katakanlah nak basuh kaki tak sempat, maka kita sapu atas khuf tu, kita sempat dapat jemaah dan kita tahu dah tak ada jemaah yang lain, maka ketika itu sapu atas khuf lagi bagus. Satu. Yang kedua berkaitan dengan syak tu pula, iaitu kalau kita yakin ada orang lain kat sebelah kita syak. Kita yakin sudah ada orang bersama dengan kita ada syak. Dia kata boleh ke sapu atas? Boleh. Kita masa tu kita nak tunjuk kat dia bahawa boleh sapu atas khuf, kita pun sapu atas khuf. Supaya apa? Supaya apa yang kau buat ni? Dia kata betul boleh kita ni. Kita boleh. Dan sebab kita yakin dengan ilmu kita yang kita belajar, orang tu syak. Jadi kita buat supaya orang tu hilang syak dia. Yang ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Kan? Jarir satu hari dia pergi toilet. Hadis ni daripada Thabit. Dia tengok dia pergi buang air, kemudian dia ambil wuduk kena sapu atas khuf. Dia kata apa yang kamu lakukan ini kami taklah tengok. Dia kata kenapa? Dia kata sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan sedemikian. Maksud dia nak tunjuk kat orang. Nak bagi tahu kat orang bahawa boleh kita sapu atas satu atas. Jadi untuk apa tadi? Bila masa sapu atas khuf lagi afdal. Yang pertama tadi bila takut terlepas sembahyang berjemaah. Yang kedua, kalau kita basuh kaki kita terlepas sembahyang jemaah, maka ketika itu sapu atas khuf lagi afdal. Yang kedua, kalau kita ada orang syak dengan hukum ni lalu kita lakukan supaya hilang syak dia, bahawa dia belajar, bahawa boleh rupanya sapu atas khuf ni. Dan ada waktu pula sapu atas khuf wajib. Bila masa? Iaitu bila air tak cukup untuk basuh kaki. Maka tu cukup sekadar kita sapu atas khuf. Jadi
Air tak cukup. Sapu atas khuf boleh menjimatkan air, atau kita ngam-ngam air tu sikit sangat untuk basuh muka, untuk basuh tangan, untuk sapu kepala. Tang basuh kaki kita boleh sapu atas khuf. Tang basuh kaki kita boleh sapu atas khuf. Baik. Okey, selesai bab hukum. Okey, syarat. Ini penting. Apa syarat pakai khuf? Pertama sekali, dia mesti memakainya dalam keadaan suci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dua-dua sekali. Oh Ustaz, apa dalil kena suci ni? Dalam hadis ni jumpa dah. Ni, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Maksudnya aku mengenakannya dalam keadaan suci. Dah, yang ni dalil dia. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nampak? Adkhaltuhuma tahiratain. Bahkan setengah riwayat kata adkhaltuhuma wa huma tahiratain. Aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya suci. Dalam keadaan, dia disebut wahuma dalam setengah riwayat. Jadi menghilangkan segala syak dan ragu-ragu bahawa dia kena sucikan, dia kena bersuci dua-dua sekali. Satu dia kena suci. Kita kena pakai. Maksudnya dah ambil wuduk baru pakai khuf tadi. Dan dia kena pakai khuf lepas suci dua-dua kaki sekali. Dia tak boleh, dia ambil wuduk pagi-pagi tu kan. Dia ambil wuduk ataupun sebelum pakai khuf tu dia ambil wuduk, dia basuh kaki kanan, lepas tu dia pakai khuf kaki kanan. Kemudian dia basuh kaki kiri, kemudian dia pakai khuf kaki kiri. Yang ni tak boleh. Tak sah. Yang ini tidak sah. Sebab Nabi kata aku telah memasukkan stokin. Maksudnya aku pakai tadi dalam keadaan dua-duanya suci. Dalam keadaan dua-duanya suci. Jadi kalau dia basuh kaki kanan, dia pakai khuf. Kemudian baru basuh kaki kiri, baru pakai khuf. Maksudnya ketika dia memasukkan kasut yang pertama tadi, dia belum dalam keadaan telah sempurna bersuci. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Baik. Dari sini faham tak? Okey. Naam. Okey. Jadi kalau katakan dia betul buat macam tu, macam nak selesaikan dia? Buka kasut tadi, dia buka kasut, dua-dua balik, dia basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, kena pakai balik kasut. Okay, tak ada masalah. Kata kalau Ustaz, saya dah, masa saya basuh kaki kanan, saya pakai kasut kaki kanan. Lepas tu, saya basuh kaki kiri, baru saya pakai kasut kaki kiri. Tak sah lah. Jadi buat macam mana? Buka balik kasut tu, pakai balik. Buka balik dulu, pakai balik. Wuduk dia tak batal. Wuduk dia sah. Cuma dia buka balik dulu kasut, pakai kasut kaki kanan, pakai kasut kaki kiri balik. Sebab wuduk dia tak batal lagi. Baik. Yang kedua, hendaklah khuf ini dia menutup kawasan yang wajib dibasuh. Nak ulang sekali lagi. Yang kedua apa dia? Iaitu khuf itu menutup kawasan yang wajib dibasuh. Maksudnya kawasan daripada kaki itu, daripada hujung jari kaki sampailah kawasan buku lali. Mesti tutup kawasan tersebut. Dan tak ada terbuka walaupun sikit tak ada. Tak ada lubang sikit ke tak ada. Tak meretas tak. Kasut tu bahagian jahitan tu tidak meretas, tidak terkoyak. Maksudnya tak ada, kosong. Memang tutup habis.
Okey, itu yang kedua. Naam. Jadi dia mesti tutup mahal khuf. Al-qadam ma'al ka'bain. Kaki bersama dengan buku lali. Yang ketiga. Okey, kalau tanya ustaz, apa dalilnya kena tutup kawasan tu? Kerana khuf, orang Arab tak pakai khuf melainkan dia akan tutup kawasan tersebut. Kerana mafhum khuf tadi. Kerana maksud khuf tadi dalam bahasa Arab, orang Arab dia tak faham khuf melainkan dia akan tutup sampai buku lali. Kalau pakai hujung dia tak namakan khuf. Khuf tu mesti dia cover. Kalau kita tengok orang yang jual khuf, kalau tuan pernah pergi umrah ke apa, khuf tu mesti sampai buku lali. Sebab kalau dia bahagian bawah saja macam selipar je, maka dia defeat the purpose lah. Apa purpose pakai khuf tadi? Supaya dia tak masuk pasir dalam kasut dia, supaya dia berjalan dalam padang pasir itu mudah. Jadi kalau lah dia bawah, bahagian bawah saja, maka tidak mencapai maksud khuf tadi. Dekat sini lah kita kena faham dari segi bahasa. Waktu antara dalil mazhab Syafi'i lah bahasa Arab tu. Imam Syafi'i ni dia alim dalam bahasa Arab, dia hujah dalam bahasa Arab. Yang ketiga, qawiyan, dia mesti kuat. Iaitu dia air tu dia air tak tembus. Yamna'u nufudhil ma'i ila al-qadam. Air tak boleh tembus. Illa fi mawdi'il khazr. Iaitu melainkan kharz, iaitu melainkan pada waktu tempat dekat jahitan saja. Tempat jahitan tu biasanya dia ada lubang-lubang sikit. Ketika tu kalau masuk sikit air kat situ tak ada masalah. Yang ketiga. Yang keempat, kita boleh pakai khuf tu, boleh berjalan dengan khuf tu di atas jalan pasir. Iaitu tidak mudah koyak. Jadi kalau kita jalan dengan ni tak ada masalah. Dia boleh tahan. Jadi kalau benda-benda nipis, stokin nipis, tak boleh, tak dinamakan khuf. Tidak dinamakan khuf. Ini khuf mesti kuat. Yang kelima, syarat khuf, dia mestilah tahiran, dia suci. Kalau bernajis tak boleh lah. Kalau dia najis aini, maksud kasut tu sendiri lah daripada kulit anjing dan babi, lagilah tak boleh. Dan najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan, maka tak ada masalah. Seperti yang sedikit sangat daripada kencing atau seumpama yang sikit-sikit lah. Yang terlampau sedikit, itu yang ma'fuun anhu, darah yang sedikit, itu dimaafkan, tak ada masalah. Yang keenam, ulama Syafi'i sebut, iaitu dia tidak terbuka bahagian jahitan lah. Tak mengetas, saya sebut tadi lah, tak meretas, tak terbuka bahagian jahitan tadi, dan tak ada koyak-koyak yang besar. Dan tidak disyaratkan khuf ini khuf yang halal. Maksudnya kalau dicuri khuf ni pun sah juga sapu atas khuf tadi. Kalau dicuri sekalipun khuf ni, sah juga sapu di atas khuf. Okey, ada soalan tanya. Ustaz, kalau pakai khuf, tapi bila kita pergi tandas awam, airnya bergenang, bertakung di tempat itu, maka lepas kita keluar daripada tandas tu, kita basuh kaki kita, basuh khuf tu, sebab takut ada najis, kemudian sapulah atas khuf tu. Ada ikhwah tanya daripada YouTube,
jika pakai khuf, tapi bila kita pergi tandas, air itu bertakung, bergenang. Jadi kita buat macam mana? Kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki apa semua. Lepas tu kita isi lah air dekat botol ke, dekat cawan ke, dekat apa ke. Lepas tu bila kita keluar je daripada toilet tu, kita basuh khuf tu. Kemudian kita sapu atas khuf. Macam Nabi SAW. Nabi kalau mandi wajib, kan masa hadis kita baca hadis Tirmizi, hadis Sahih Bukhari. Nabi mandi wajib, Nabi basuh badan apa semua. Nabi sebab apa? Sebab Nabi dia mandi wajib atas tanah je. Bila tanah tu, air tu bertakung dekat tanah tu. Air tu bertakung. Bila bertakung, jadi kaki tu kotor, betul tak? Jadi Nabi dia mandi macam biasa. Last kali Nabi menangguhkan basuh kaki. Nabi akan pergi ke tempat lain, Nabi akan pindah dari tempat dia mandi tadi, dan Nabi akan basuh kaki saja. Maka kita kiaskan sama macam ni juga. Kalau kita pergi toilet tu bergenang air, kita masuk pakai khuf. Jadi kita keluar daripada toilet tadi, kita basuh khuf tadi sebabkan najis. Kita basuh khuf nak sucikan daripada najis. Kemudian kita sapu atas khuf. Kita basuh bukan sebab kita nak basuh sebab ambil wuduk. Kita nak basuh sebab nak hilangkan najis daripadanya. Kemudian kita sapu atas khuf. Masih? Faham? Jadi itu dia punya solusinya. Itu dia punya solusinya. Barakallahu fiik. Dah selesai. Jadi ini tadi 6 syarat nak sapu atas khuf. Anda ulang sekali lagi. Pakai dalam keadaan kita suci daripada hadas besar dan kecil. Yang kedua, hendaklah tutup kawasan fardu, iaitu sampai buku lali. Yang ketiga, hendaklah dia kuat, iaitu tak tembus air. Yang keempat, dia boleh berjalan atasnya. Yang kelima, kita boleh gunakan dia untuk berjalan. Yang kelima, dia suci. Dan yang keenam, dia tak ada terbuka kawasan, terbuka jahitannya, tak terbuka jahitannya. Dah, syarat dah selesai. Yang ketiga, muddah. Berapa hari kita boleh pakai khuf ni? Iaitu untuk orang yang bermukim. Mukim ni maksudnya dia duduk satu tempat lebih dari 3 hari. Maka dia boleh sapu atas khuf dia sehari semalam. Maksudnya kalaulah tempoh khuf dia tempoh khuf dia sehari semalam. Nanti saya sebut. Dan tempoh sehari semalam tu bermula daripada mana? Bermula daripada bila? Bermula daripada waktu hadas dia. Bukan mula pakai. 24 jam tu bermula ketika dia berhadas. Dan kalau hadas tu lama, dia kira daripada hujung hadas. Apa benda pula ustaz ni? Contohnya, katakanlah dia pakai khuf pukul 8 pagi. Okay. Wuduk dia ada lagi lah. Dia pakai sampai pukul 10, 9 dia sarapan, makan nasi lemak, sambal apa semua, pukul 10 dia kentut. 10 pagi. Dia batal wuduk dia. Jadi nak kira 24 jam tu untuk orang boleh pakai khuf ni, kira daripada mana? Kira daripada pukul 10 ni tadi. Maksudnya esok je, katakan ni hari Isnin, 10 Isnin, maka tempoh dia akan habis pada Selasa 9:59 pagi. Tempoh dah habis, maksudnya dia kena buka balik, dia kena ambil wuduk balik lah. Dia kena ambil wuduk macam biasa lah. Okey, faham? Kalaulah hadasnya panjang, macam tidur. Kalau tidur, katakanlah pukul 10 dia tidur. Dia tukar 10 malam pula. Dia pakai khuf 10 malam, 8 malam.
10 malam dia tidur. Dia bangun tidur pukul katakanlah 5 pagi. Bangun. Maka dia start dia pada pukul apa? 10 ke 5, maka para ulama kata, ulama Syafi'iyah kata, sebagai ulama kata, dia kira daripada hujung hadas tu. Kalau hadas tu lama lah. Kalau hadas tu kentut sekejap je, waktu kentut adalah batal. Maksudnya kalau hadas tu lama macam tidur ataupun pengsan ataupun seumpama dengannya, maka dikira daripada pukul ketika dia dah terbangun hujung tidur tu lah. Masa kata dia bangun pukul 5, maksudnya pukul 5 lah start. Jadi satu hari semalam maksudnya Isnin 5 pagi, maknanya dia akan habis esok Selasa 4.59 pagi. Sehari semalam. Ni untuk orang yang bermukim. Kalau pakai, ada soalan, kalau pakai sarung kaki yang tebal, air boleh tembus tak? Kalau air boleh tembus, tak boleh, bukan khuf juga. Jadi sisi mazhab Syafi'i tak lepas. Mungkin mazhab lain lepas lah. Mazhab Hanbali ya boleh, sapu atas tokin. Al-mas'u 'alal jawrabain. Tapi mazhab Syafi'i tak lepas. Okey. Dan Sunan At-Tirmidzi dia kata, ada disebut para sahabat dahulu dia menyapu khuf atas jawrabain. Kemudian ada komentar daripada Imam Tirmidzi, idza kana sakhinain, apabila dia itu tebal dan tak tembus air. Sakhin, keras. Dan stokin itu jarab yang keras, yang tak tembus air baru boleh. Baik. Ini untuk orang mukim. Untuk orang mukim apa? Satu hari 24 jam. Okey. Untuk orang musafir pula, 3 hari 3 malam. Untuk orang musafir panjang, 3 hari 3 malam. Maksudnya 72 jam lah, betul tak? 72 jam lah. Okey. 72 jam. Okey. Tapi untuk musafir ni dia ada syarat-syarat dia. Untuk musafir, untuk sapu khuf atas ketika musafir ni dia ada syarat-syarat dia. Pertama, mestilah safar yang panjang. Safar yang panjang lah. Maksudnya kalau musafir tu apa dia? Maksudnya 90 km tu lah. Atau 92 km. Sebagian kata 92 km. Okey. 90 km. Tak dapat, tak ada 2 marhalah, 4 burut tu tak boleh lah. 2 marhalah, 4 burut tak boleh, tak lepas lah. Okey. Mesti 2 marhalah lah. 2 marhalah. Safar. Seterusnya yang kedua, dia safar ni mesti musafir. Safar maksudnya musafir, perjalanan. Perjalanan panjang, kita buat safar pendek. Safar yang harus. Kita balik kampung. Okey. Pergi berehat. Safar yang harus ni pergi berehat-rehat lah. Okey. Okey. Safar yang panjang ni, ulama kita ada khilaf lah. Sebagian ulama Syafi'iyah kata 144 km. Sebagian kata pula 84 km. Ulama mutaakhirin dikira 84 km. Sebagian kata 90 km. Tak apalah, tuan-tuan nak pilih pendapat yang mana pun salah satu ni, kalau ulama mutaakhirin dikira 84 km. Saya terlepas ni tadi. Okey, dan safar dia safar yang harus, tak boleh. Maksud safar yang harus ni apa? Safar yang benda yang bukan maksiat lah. Yang bukan maksiat. Okey. Cuba kita kena faham lah safar yang dia ada 2 tau. Safar maksiat, ada maksiat dalam musafir. Itu beza. Okey, ada 2. Satu, safar yang maksiat. Contohnya, dia nak musafir sebab nak pergi tengok konsert. Katakanlah dekat Singapura ada konsert Guns and Roses.
Generasi saya Guns N' Roses lah. Tak tahu generasi sekarang ni penyanyi ni siapa. Saya tak ingat lah penyanyi, tak kenal penyanyi sekarang ni. Kalau zaman saya dulu Metallica ke Guns N' Roses ke apa, zaman rock tua ni lah, orang tua ni semua. Jadi dia kata nak pergi apa dia? Nak pergi ke Singapura sebab apa? Ada konsert Guns N' Roses. Wah, ini legend ni. Ini masa ayah muda lu nak pergilah Singapura. Dia pun pergilah jalan nak pergi Singapura nak tengok konsert. Yang ini dia tak boleh sapu atas khuf. Sebab safar ni safar maksiat. Sebab dia keringanan daripada Allah. Allah Ta'ala tak bagi keringanan untuk orang buat maksiat. Habis tu Ustaz dia tak boleh sapu ke? Boleh sapu. Sehari semalam je. Macam orang mukim. Kalau dia pergi safar maksiat boleh, tapi safar maksiat dia hanya boleh sapu sehari semalam je. Okey, yang ni yang tak boleh, yang ni yang syarat dia sapu, dia tak boleh sapu 3 hari. Satu lagi, ada maksiat dalam safar. Ini lain. Safar dia harus, musafir yang harus. Dia pergi nak balik kampung, nak jumpa mak dia kat kampung. Habis PKP dia nak pergi jumpa mak dia kat kampung. Masa dalam kereta tu dia mengumpat orang, dia dengar muzik, dia buat benda merepek, dia tengok perempuan seksi, lepas tu dia mengumpat, lepas tu dia sembang benda kotor, lepas tu macam-macam lah dia buat maksiat dalam kereta tersebut. Dia buat TikTok dalam kereta, joget-joget dalam tu kan. Ambil gambar, make-up apa semua. Ambil gambar, post dekat Facebook. Allahu Akbar. Yang ni maksiat dalam safar. Yang ni boleh lagi. Yang tak boleh tu safar yang maksiat. Yang ni yang tak boleh. Sapu atas khuf 3 hari. Yang ni boleh lagi. Okey. Yang ni safar untuk yang musafir. Naam. Dan orang musafir ni dia special sikit kita kena ingat. Kalau dia pakai khuf masa dia tak musafir lagi. Okey. Dia mula pakai khuf tak musafir lah, memanglah takkan masa musafir dia pakai khuf masa dia belum keluar kawasan lagi lah, masa dia belum musafir lagi. Kemudian masa belum musafir tu dia dah kentut dah. Tetapi dia tak ambil wuduk, dia tak sapu di atas khuf. Dia sapu atas khuf lepas dia dah keluar kawasan, lepas dia dah musafir. Dah start musafir masa dah keluar kawasan. Bila dia dah start musafir, dah keluar kawasan, ketika itulah dia baru sapu, maka baru dia dapat 3 hari. Yang penting, dia sapu tu masa bila? Dia sapu tu masa safar, dapat 3 hari. Okey, yang penting dia sapu tu masa safar, 3 hari. Okey. Tapi kalaulah dia tengok dulu satu. Pakai masa hadir. Hadas masa hadir. Hadir masa tak musafir lah. Sapu masa safar. Jadi dapat apa? Dapat 3 hari. Yang kedua, pakai masa hadir. Hadas masa hadir. Sapu masa hadir. Kemudian baru dia musafir. Maka yang ni hanya 1 hari saja. Hanya 1 hari saja. Hanya 1 hari saja. Cuma safar.
Faham? Okey. Baik. Okey. Satu lagi, last. Saya padamlah kat sini. Satu lagi. Yang ni kena perhatikan juga, yang last ni. Dia pakai masa hadir. Okey. Dia hadas, tak kisahlah masa bila-bila, sama ketika hadir ataupun masa safar, tak kisah bila-bila. Kemudian dia sapu ketika safar. Okey, kita buat ketika safar lah. Dia hadas ketika safar. Okey. Tapi katakanlah dia patah balik ke rumah. Dia kembali sebelum 24 jam. Dia kembali sebelum 24 jam. Okey, dia kembali sebelum 24 jam Masa katakanlah dia pakai tu pukul 10 pagi, 8 pagi. Dia hadas pukul 10. Dan dia pun katakanlah dia safar, tak apa, dia sapu teruslah, tak kisah, 10 pagi juga. Kata dia musafir, dia pergi Melaka je, 150 km. Dia balik hari juga. Hari tu dia balik. Hari tu juga dia balik. Kata dia balik rumah pukul 5 petang. Okey. Dia dapat berapa hari ni? Dapat 24 jam ke dapat 3 hari? Dapat 1 hari ke 3 hari? Jawapannya dia dapat 1 hari sahaja. Dia dapat 1 hari sahaja. Dapat 1 hari sahaja. Nah. Okey. Dapat 1 hari sahaja. Tapi kalaulah dia patah balik. Sama kes macam ni juga. Dia pakai masa hadir. Dia hadas masa safar. Dia sapu masa safar. Dia kembali. Okey, katakanlah dia pukul 8 pagi kan? 8 pagi. Kata dia hadas tadi 10 pagi. 10 pagi masa tengah musafir. Dia sampai rumah esok dia katakanlah pukul 11 pagi dia sampai. Katakanlah hari Isnin. Selasa. Dia sampai je dah 11 pagi, maka dia kena cabut terus. Dia tak dapat pun 1 hari. Tak ada 1 hari pun. Tak ada bagi dia 1 hari lagi dah. Maksud kalau dah sampai dah selesai 1 hari 1 malam, sampai saja tak boleh lagi dah, dia kena cabut terus. Yang ni dia kena terus cabut. Maksudnya dia kena ambil wuduk baru balik. Dia kena buka dan kena ambil wuduk baru balik. Okay. Ataupun tak perlu ambil wuduk barulah. Kalau dia tak batal lagi, dia sekadar buka stokin, dia basuh kaki je lah. Dia basuh kaki je lah. Sebab wuduk dia tadi tak batal. Okay. Contohnya katakanlah dia safar, kemudian katakanlah dia safar, kemudian dia ambil wuduk pukul 10 pagi. Ataupun 9 pagi. 9 pagi Selasa tu. 9 pagi Selasa dia dah ambil wuduk. Saja dia ambil wuduk, dia nak memperbarui wuduk dia. Dia sapu atas stokin. Maka setelah pagi dia kena cabut. Perlu ke dia nak kena ambil wuduk balik daripada A sampai Z? Tak perlu. Sebab dia tak batal lagi, tak ada hadas lagi. Maka cukup dia buka dia punya khuf, dia hanya basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, dah selesai dah. Wuduk dia ada wuduk balik dah. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan berturut-turut, tidak disyaratkan al-muwalah.
tertib wajib. Mualah maksudnya apa? Dia kena terus. Mualah tak wajib. Tertib wajib. Ikut susunan wajib. Mualah maksudnya kena lepas kena buat ni, lepas tu kena buat tu, lepas tu kena buat ni, lepas tu kena buat tu. Tak. Mualah. Mualah ni apa? Berturut-turut. 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 Berturut-turut tak wajib. Dia hanya sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Beza dengan mazhab-mazhab lain. Hanbali wajib. Nah, kat sini barakallahu fik, masalah sapu atas khuf dalam masalah masa. Dalam masalah masa. Mudah dia. Ada soalan tak kat sini? Bolehkah kita beramal sapu khuf ini terutama ke pejabat pagi sebelum ke office? Sempurna solat pakai stokin batal, nanti sapu pada stokin terutama muslimat. Barakallahu fik. Sekali lagi saya sebut dalam mazhab Syafi'i stokin tak boleh. Stokin tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh sapu atas stokin, kena pakai khuf. Jadi kalau puan-puan tak nak pakai khuf, beli khuf tu. Okey. Terutama sekali muslimat ya, pakai stokin. Bolehkah kita beramal sapu khuf ini terutama ke pejabat pagi sebelum ke office? Boleh. Setiap hari pun boleh pakai. Tapi mesti mudah dia sehari semalam. Lepas hari semalam buka balik. Pakai balik. Sehari semalam buka, pakai balik. Boleh. Tapi sehari semalam. Sehari semalam. Lepas sehari semalam kena buka. Kena ambil wuduk baru. Kalau wuduk dia dah batal. Sebab dia ada hadis Nabi SAW. Hadis Safwan bin Asal. Kata Imam Bukhari. Hadis ini hadis terbaik dalam bab ini. Iaitu kana Nabi SAW ya'muruna an la yanza'a khifafana. Agar tidak mencabut kasut kami. Ya'muruna an la idza kunna safaran an la nanza'. An la nanzi'. Iaitu agar kami tidak mencabut khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Kami tidak mencabutnya dengan ketika kita janabah, junub ataupun seumpama dengannya. Okey. Walakin min ghaid wa baulin wa min ghaid wa baulin au naum wa naumin, dan juga tidur. Afika barakallah. Jadi stokin tak boleh. Khuf. Sekali lagi, saya kata khuf. Kecuali kalau tuan-tuan nak ikut mazhab lain. Selesai. Pembatal sapu atas khuf. Pembatal. Nombor 1. Mencabut kasut. Mencabut khuf. Mencabut khuf. Jadi katakanlah dia pakai khuf pukul 8. Okey. Dia pakai khuf pukul 8. Okey. Kan? Dia pakai. Pukul 10 dia hadas. Lepas tu pukul 11 dia ambil wuduk. Tu pukul 12 dia cabut khuf. Maka katakanlah pukul 1 nak sembahyang Zuhur, dia kena ambil wuduk balik. Wuduk sempurna. Tak boleh dia alamak pakai baliklah khuf, kena sapu je lah. Tak boleh dah sebab dia dah cabut, maka dia kena ambil wuduk sempurna balik. Dia kena basuh kaki. Hanya kena basuh lah, kena basuh kaki. Okey. Yang kedua, inqida' al-muddah, iaitu habis atau tamat tempoh. Bila tamat tempoh batal lah. Okey. Dan cabut ni pula sama ada sengaja atau tak sengaja.
Dan yang ketiga iaitu hadas besar. Dia berhadas besar lah. Katakanlah dia pakai khuf, sekali tertidur. Tidur, mimpi basah, keluar air mani. Allahu Akbar. Okay. Atau haid. Masa batal lah khuf dia. Atau seumpama dengannya. Okey. Yang inilah pembatal khuf. Okey, yang terakhir sekali, kaifiat. Cara sapu. Di sisi ulama mazhab Syafi'i, dia kata disunnahkan, digalakkan. Disunnahkan, dia kata sunnah sapu atas kaki dan bawah. Dalam Syafi'i memang dia naskan boleh sapu bawah sekali. Lepas tu kalau Ustaz hadis Ali tu, kalau bukan agama ini dengan pendapat saya menyapu bawah lebih baik daripada sapu atas. Itu kalau bab dia sapu bawah sahaja. Ulama Syafi'i kata bawah macam tu. Itu kalau dia sapu bawah sahaja. Tapi kalau gabungkan sapu bawah dengan atas, digalakkan sapu bawah dengan atas. Berbeza dengan mazhab-mazhab yang lain, dia kata hanya digalakkan sapu yang atas sahaja. Okey. Tapi yang wajib, yang wajib sapu. Yang wajib sapu. Yang pertama, yang zahir. Yang kedua, atas. Yang ketiga, sebahagian kaki. Yang keempat, yang selari dengan tapak. Okey, saya lukis sikitlah. Katakanlah ini kita ni dia pakai khuf. Ini khuf lah. Ini khuf. Ini khuf. Ini kaki dia. Ini kaki dia lah. Okey. Maka bila kita sapu, dia mesti yang zahir atas ni. Yang zahir maksudnya apa yang terselindung di bawah-bawah tu tak perlulah. Yang zahir maksudnya yang nampak bahagian atas kaki. Yang nampak bahagian kaki. Apa yang terselindung tu tak perlu. Yang kedua bahagian atas kawasan ni. Ni atas. Sebahagian. Jangan sapu semua. Kalau sapu semua tak boleh. Dan dia mesti selari dengan tapak kaki. Tapak kaki kita macam ni kan. Ini tapak kaki. Jadi yang wajib sapu kat sini sampai sini. Ini kawasan wajib sapu. Ini kawasan wajib sapu. Nampak tak? Zahir, bahagian zahir. Atas sebahagian. Jangan sapu semua. Kalau sapu semua, makruh. Okey. Kalau sebut makruh sini, makruh dia apa? Sapu semua. Yang kedua, ulang. Yang ketiga, basuh. Ini makruh. Kalau dia sapu semua, makruh. Dia sapu semua ni. Semua dia sapu. Semua dia sapu ni. Ini makruh lah. Dia ulang banyak kali. Sapu 3 kali. Sebab apa? Sapu al-khufain ni sekali je. Jangan sapu banyak kali. Sapu banyak kali tak sunnah. Yang ketiga, jangan basuh lah. Syarat dah kata sapu, hang pergi basuh buat apa? Kan? Jadi yang ni syarat wajib sapu. Okey, macam mana cara nak sapu dia? Cara nak sapu dia, saya lukis sikit lah juga. Nak bagi senang kerja. Sebab takkan saya nak angkat kaki saya tunjuk kat tuan-tuan lah kan. Katakanlah kasut dia. Ini kasut dia lah. Ini kasut dia.
Kan? Kasut lah ni, khuf lah ni. Bahagian atas, pandangan daripada atas. Maka dia tangan dia macam ni. Okey. Dan pergerakan dia macam mana? Macam mana bergerak dia daripada sini ke sampai sini lah. Sampai sini. Pergerakan dia ujung sampai sini. Comel tak lukisan saya. Okey. Okey. Dan yang kanan lah, yang kaki kiri. Tangan kanan, tangan kanan, kaki kanan, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri. Maksudnya tangan kanan sapu khuf kanan. Okey. Tangan kiri sapu khuf kiri. Masya Allah. Besarkan lagi dah, asal kecil ni. Besarkan lagi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Dah selesai. Kalau sapu khuf, tapi bila solat buka khuf tinggal stokin saja. Tak boleh. Kalau sapu atas khuf, dia kena solat dengan khuf dia lah. Kalau dia buka khuf dia solat dengan stokin dia, tak sah. Dia kena ambil wuduk. Okey. Kalau sapu khuf, tapi bila solat dia buka khuf, tak boleh. Maksudnya dia kena solat dengan khuf dia. Dia kena solat dengan khuf dia. Dan boleh juga kias dengan khuf ni, apa saja yang semua katakan askar pakai boot. Askar dia pakai boot. Boot askar tu kan bagus, tak tembus air. Atau polis lah, polis dia boot dia tu kan, safety boot tu kan mantap tu, air tak tembus. Jadi katalah polis tu dia dah, sebelum pakai kasut dia, sebelum dia nak leraikan, katakanlah dia FRU, dia nak leraikan demonstrasi, kan? Dia pun ambil uduk, dia pakai baju FRU dan apa semua, pakai kasut dia, kemudian tiba waktu solat, dia terkentut. Masa kentut tadi, lepas kentut dia bayar wuduk. Dia pun sapu muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga. Tang kaki dia sapu atas boot dia. Tapi syarat dia mesti solat dengan boot tu. Jangan pula dia sapu atas boot dia, kemudian dia buka boot, dia pakai stok, dia solat tak kasut. Tak boleh. Dia masukkan dengan khuf ni, dia kena solat dengan khuf-khuf dia sekali. Maka dia kena solat dengan kasut-kasut boot dia kena sekali solat. Macam askar dalam hutan contohnya. Tak perlu buka lagi dah. Bagus juga kan, kadang-kadang kalau kita buka, rasa nak pakai kasut balik dalam hutan, askar, nak kena bersedia sentiasa. Kan dia buka kasut, kan tiba-tiba kena serang musuh, nak pakai kasut lagi, kasut buat askar lah, susah nak pakai. Nah. Kan kadang-kadang kita tengok askar, kalau dia ada misi komando dia tu, sampai seminggu tak buka kasut. Sampai kecut-kecut kasut dia tu, kaki dia tu. Maka dia sapu atas khuf, sapu atas kasut di boot dia. Tapi bila dia sapu atas kasut boot dia, sapu atas khuf dia, dia kena solat dengan khuf tadi, dia kena solat dengan boot dia tadi. Dia tak boleh solat dengan dia buka boot tadi, tak boleh, tak sah. Itu tujuan. Dia kena solat dengan khuf tadi. Dia kena solat dengan khuf tadi. Ada pun orang muhrim, iaitu orang dalam ihram, tak boleh lah pakai khuf. Sebab apa? Memang tak boleh stokin kan, tak boleh pakai khuf. Orang ihram dia kena buka. Okey. Macam mana pula kalau orang ni dia kaya sangat, dia buat kasut khuf dia dengan dengan kaca. Atau dia pakai kasut kaca. Dia pakai kasut kaca, kasut kristal lah, kaya sangat, kaca senang pecah kan. Ataupun kasut yang daripada kaca yang kuat tu, yang tak pecah tu. Entah apa, tak siuman ke apa ke, ataupun tak kisahlah, mungkin ada zaman teknologi akan datang, mungkin orang dah cipta satu kasut daripada macam boleh nampak dalam, boleh nampak kulit kaki dia. Boleh tak sapu atas tu? Syaratnya sah.
Dia kata Dr. Labib kata yasih, sah. Dan tidak disyaratkan benda tersebut menutup macam tutup aurat, itu tak boleh nampak kulit. Tak. Boleh. Boleh juga. Okey. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Dah selesai masalah fiqh ni. Masalah fiqh ni selesai. Jadi kita patah balik kat hadis kita. Bila kita patah balik kat hadis kita ni, lepas tu kita belajar fiqh. Sebab apa? Anda risau kalau kita masuk hadis terus, jadi kita tak dapat pandangan yang mungkin sebahagian orang tak belajar lagi kitab fiqh Syafi'i dengan betul-betul. Okey. Jadi bila setengah orang, bila tak faham fiqh Syafi'i betul-betul, jadi bila dia tengok nanti, oh macam ni je. Dia akan dia ambil simple, dia ambil simplistik, dia ambil simple. Dia tak faham betul-betul masalah ni. Dia kata Nabi bersapu atas token, boleh. Dia tak faham hukum hakam fiqh, tak tahu. Dia kata 3 hari, 3 hari dia kira daripada mana? Dia tak tahu, dia main belasah je. 3 hari jadi 3 hari. Kita ikut 3 hari itu daripada waktu yang batal atau seumpama dengannya. Barakallahu fikum. Jadi patah balik hadis Nabi SAW ni daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, dia punya kunyahnya Abu Isa. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mu'tib Al-Thaqafi. Masuk Islam masa perang Khandaq. Masa tahun keempat lah. Masuk Islam masa perang Khandaq. Masa tahun ke-4 Hijriah. Okey, masa Khandaq. Wa ummuhu, nama mak dia Umamah. Umamah binti Al-An'um bin Abi Amr. Okey, dan dia sangat pemain sangat bagus. Masa di Islam dia telah mempertahankan, menjaga 300 orang perempuan daripada kesusahan, dari zalimi atau semuanya. Boleh kita kata ibu dia ni boleh jadi tokoh wanita lah zaman sekarang ni. Okey, sebab apa? Sebab mempertahankan wanita yang susah apa semua, dia telah menjaga wanita daripada perkara-perkara yang tak elok berlaku pada mereka. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ini meriwayatkan 300 hadis daripada Nabi SAW. 136, bukan 300, 136 hadis, sepakat pada Bukhari dan Muslim pada 9 hadis. Al-Bukhari riwayat 2 hadis, Muslim riwayat 2 hadis. Dan dialah Mughirah bin Syu'bah dan Nabi SAW telah hantar dia ke Taif untuk merobohkan satu berhala. Lihadamir Rabbah, dekat sana. Wa syahid al-Yamamah, dan dia juga ikut perang Yamamah. Nah. Dan matanya buta masa perang Yarmouk. Masa perang Yarmouk mata dia buta. Dia jadi buta lepas tu. Dan dia ialah seorang tokoh Arab yang sangat licik dan pandai politik lah. Sangat licik. Yang orang yang bijak. Maksudnya street smart lah. Orang putih kata. Street smart. Dia pandai. Dia bijak dalam masalah mentadbir, masalah politik, masalah apa seumpama dengannya. Sebab itulah kata Ahmad Sya'bi, dia kata Muawiyah, dia kata duhatul Arab arba'ah. Orang bijak di kalangan Arab. Yang licik dalam pentadbiran. Yang bijak dalam berpolitik. Tokoh ada 4. Dia kata Muawiyah, Amru al-As, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah salah satu daripadanya. Okey, salah satu daripadanya. Ada setengah riwayat lain kata 5 orang. Qais bin Sa'ad dan Abdullah bin Budail. Tapi walaupun riwayat lain kata 5 orang, tetap juga 3 nama ni ada. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Amru al-As, dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Tak ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan dia ni ada satu kisah Qabisah bin Jabir, dia kata apa? Aku ni
berkawan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Aku ikut dia, aku follow dia. Dan dia ni sangat bijak. Dia kata kalaulah kat Madinah tu ada 8 pintu. Okey. Dan semua pintu ni bertutup lah. Tak boleh keluar melainkan kena ada buat satu trik. Buat tipu daya. Kata Qabisah ni kata, bin Jabir kata, saya Mughirah bin Syu'bah boleh keluar daripada 8 pintu dengan apa trik tipu daya. Maksudnya dia pandai, dia bijak. Bukan kata trik, bukan pandai menipu, maksudnya dia pandai, dia bijak lah, dia bijak. Dia pandai mencari jalan penyelesaian. Sebab tu ada satu kisah tu, dia kata ma ghalabani ahadun, dia kata Mughirah, tak ada satu orang pun boleh kalahkan aku dalam bab ni lah, buat trik, buat apa semua ni, tipu daya, buat perancangan apa semua ni. Dia kata seorang budak lelaki je, illa ghulam min Bani Harith bin Ka'ab. Budak ni dah trik dia. Satu hari, fa inni khatabtu mura'atan minhum. Satu hari, aku nak masuk Minang. Seorang wanita daripada puak Bani Harith bin Ka'ab tadilah. Maka datang seorang budak muda lah, pemuda, bukan seorang budak kanak-kanak, seorang pemuda. Dia kata, ayyuhal amir, la khaira lak. Wahai amir. Masa dia jadi gubernur masa tu. Dia kata, tak baguslah kau pergi nak masuk Minang perempuan ni. Aku nampak ada seorang lelaki cium dia. Yuqabbiluha. Aku nampak seorang lelaki cium dia. Maka Mughirah kata, lah, ada lelaki cium dia ni, tak jadilah. Fansaraftu anha. Kemudian sampai kat cerita kat dia bahawa budak tu sendiri, pemuda tu kahwin dengan perempuan tersebut. Maka dia kata dekat budak lelaki tadi, dia kata, alasta za'amta kaita wa kait? Kan kau kata sekian dan sekian dulu, perempuan yang ada lelaki cium dia apa semua cium. Qala ma kadzabtu, budak lelaki kata, aku tak tipu pun. Dia kata, ra'aitu abaha yuqabbiluha. Aku nampak bapak dia yang cium dia. Bapak dia lelaki lah. Jadi akhirnya dia kena trik. Al-Mughirah bin Syu'bah ni kena trik dengan lelaki tadi. Tapi ni cerita lah, wallahu ta'ala alam, dia punya sanad dia macam mana. Okey, disebut dalam kitab Ibnu Mulaqin ini. Okey. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ni banyak peperangan jihad dia telah sertai. Dia telah ikut serta dalam peperangan Siffin. Peperangan Siffin dia tak masuk, dia tak join. Peperangan Siffin dia tak join. Ketika berlakunya Aisyah dengan perang Jamal, perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib, dia tak join. Wa'tazala. Tapi bila dah selesai peperangan tu, dia join dengan camp Muawiyah. Okey. Dan dia jadi amir dekat Kufah. Okey. Dan dia lah telah menyertai banyak peperangan, perang jihad. Okey. Bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Satu, yang kedua, dia kuntu ma'a Nabi SAW. Aku bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Dan riwayat lain sebut perjalanan ni ialah perjalanan dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ni pada tahun ke-9 Hijriah, pada bulan Rajab. Perang Tabuk ni pada tahun 9 Hijriah. Kenapa maklumat dia penting? Sebab nak bagi tahu bahawa masalah sapu atas khuf ni ialah masalah yang mutaakhir. Memang dia dah mutaakhir, maksudnya dah last. Dia bukan yang awal-awal. Sebab itulah para ulama ahli sunnah, dia kata hadis ini, hadis sapu atas khuf ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 40 orang sahabat. Bahkan setengah ulama kata lebih daripada 80 orang sahabat. Dan dijadikan asal daripada asal akidah ahli sunnah. Sebab apa? Sebab Syiah tak sapu atas khuf. Dia tolak hadis ni. Lepas tu dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, Al-Barbahari, seperti usul sunnah dan lain-lain, dia sebut di antara usul sunnah adalah menyapu atas khuf. Sapu atas khuf. Orang yang tak faham masalah ni, dia kata apa ni? Masalah fiqh. Masalah fiqh pun nak letak dalam usul akidah ahli sunnah ke? Bukan isunya itu. Isu ni ialah bila sahabat semua telah sepakat untuk menerima suatu hadis, tiba-tiba ada orang lain nak menentangnya, maka ketahuilah itu ciri ahli bid'ah. Jadi usul ahli sunnah adalah kita menerima apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ulama kata dia hadis mutawatir. Bahkan ulama kata hadis mutawatir. Jadi antara ciri ahli sunnah ialah menerima hadis mutawatir.
Hal telah disepakati diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi siapa yang tolak sapu atas khuf ni maka dia ahli bid'ah. Bukan sebab masalah fiqh, sebab dia tolak apa yang telah disepakati oleh sahabat dalam menerimanya. Barakallahu fik. Bahkan ada setengah riwayat dia kata, ada zaman tu bila orang tuduh dia Syiah, dia kata demi Allah, aku bersumpah bahawa aku beriman dengan sapu atas khuf. Sampai kata macam tu sekali. Sebab nak kata apa? Nak kata bahawa itu ciri-ciri ahli sunnah. Itu ciri ahli sunnah. Bahkan jadi ciri-ciri ahli bid'ah dia tolak khuf ni. Disebut sini. Okey. Fasara hadith jari mubinan lil murad min al-ayah bi ghairi sabab khuf annahu khassasa. Fashtara bihamdillah jawazil masih wa udda syi'aran li ahli sunnah. Dia jadikan syiar di kalangan ahli sunnah. Habis itu bukan ke yang Quran kata kena basuh kaki, kita kata ini masalah yang khusus. Satu, datangnya hadis mutawatir. Yang kedua, kalaulah maksud apa dia, sapu tu kan, yang dalam apa Syiah kata tak, maksud sapu ni ialah sapu atas kaki, bukan sapu atas khuf. Tak, ni jelas sapu atas khuf. Naam. Dan yang ketiga, bahawa sapu atas khuf ini lepas turunnya ayat wuduk tadi, menunjukkan bahawa ini adalah pengkhususan. Jadi isu yang lain. Dan letak dalam kitab akidah kerana dia termasuk dalam bab al-mutawatir. Bab hadis mutawatir, ahli sunnah menerima hadis al-mutawatir. Baik. Jadi kat sini dia kata apa? Kuntu ma'an Nabi. Aku bersama dengan Nabi SAW dalam satu safar. Jadi kat mana tadi? Dalam peperangan Tabuk. Fa'ahwaitu, maka aku pun tunduklah nak cabut. Jadi ni apa pengajaran kat sini? Iaitu berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Khidmat sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, boleh juga kita kiaskan iaitu khidmat kepada orang yang lebih alim daripada kita. Itu berkhidmat kepada orang yang lebih alim daripada kita. Seterusnya, aku hendak mencabut kasut aku, mencabut khuf Nabi SAW. Dia sebut tadi khuf tadi kan, aku nak cabut khuf untuk nak basuh kaki Nabi SAW. Okay, nak basuh kaki Nabi SAW. Menunjukkan bahawa para sahabat faham bahawa apa dia, basuh kaki itu termasuk daripada wuduk yang asal. Basuh kaki itu termasuk daripada wuduk yang asal. Dan aku nak cabut khuf, bahawa Nabi SAW pakai khuf ketika safar. Dan kita huraikan perkataan khuf tadi kan, apa maksud khuf? Iaitu kasut daripada kulit tadi. Kalau kata hadis ni bolehnya sapu atas khuf. Mana afdal basuh, dia sebut tadi dah. Wa qala da'huma, tinggalkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma, kerana aku telah masukkannya dalam keadaan dia suci. Aku masukkan dia dalam keadaan dia suci, menunjukkan bahawa dalil bahawa syarat nak sapu atas khuf, kita kena pakai dalam keadaan dia suci. Kena pakai dalam keadaan dia suci. Fa masaha alaihima, maka Nabi pun sapu. Jadi bila kita sapu, Allah sebut tadi, sapu tu maksud apa maksud sapu? Sapu ni ialah kita basahkan tangan dan kita sapu. Itu maksud sapu. Bukan sapu air, iaitu kita basahkan tangan. Jadi kelembapan basah air kat tangan kita tu, yang itu yang kita sapu. Itu yang kita sapu. Famasaha alaihima, dan sapu atas kasut tadi. Dan kita bincang tadi kan, apa syarat tadi, kaifiat cara sapu tadi, itu sapu atas. Ulama Syafi'iyah kata boleh juga sapu bahagian bawah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita sempurnakan nanti dan kuliah akan datang hadis ke-22
Dan kita akan selesaikan satu lagi masalah, iaitu khilaf ulama dalam masalah ini. Khilaf ulama dalam masalah ini, supaya kita boleh tengok pendapat yang mana yang kata boleh pakai stokin tu. Mazhab mana yang kata boleh pakai stokin. Adakah syarat dia mesti tak ada koyak langsung atau seumpama dengannya. Yang ni kita tengok khilaf di kalangan para ulama pada kuliah akan datang biidznillah ta'ala, lepas kita bincang hadis nombor 22 ni. Lepas kita bincang hadis nombor 22 biidznillah ta'ala. Okey, cukuplah sekadar itu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.